Batuk. Boleh dah Laili. Okay, kita start. Jap. Dah keluar dah. Okay, semua ready ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So, selamat datang ke Bengkel Teknik Menjawab Sains kita yang terakhir untuk bulan ni, insya-Allah, bersama saya Cikgu Nurlaili binti Rabat. So, hari ni kita akan membincangkan, saya terus ya, tanpa membuang masa, saya nak nyatakan bahawa pada malam ni kita nak bincangkan beberapa Laili, ya? kita tak payah Dengar dengar tak rename kan? Laili, apa kak? kita tak payah dengar rename kan? Tak, rasa kalau Google Meet tak boleh rename kan? Kedatangan tu tulis macam mana? Nama dengan Kedatangan tu tingkatan? ada nama dengan kelas. Okay, kau dah buat dah macam tu? Okay, cantik. Kau boleh detect dekat kehadiran je lah. Kehadiran sekejap lagi lah kita bagi. 5 minit lepas tu ke? Ya. Bukan boleh detect terus dekat ni ke, dekat Meet punya tu? Dekat email, dia cuma email Laili kan? Dia cuma yang last nanti. Ya. Last nanti ada kan? Betul. Dekat email Laili ada kan? Dekat host punya email kan? Ada yang tak pakai MOE kak? Ada yang tak pakai MOE tu. Ada. Okay. Terus ya. Saya sambung. So, kita akan membincangkan tentang bahagian A dan sedikit bahagian C. Kalau macam yang awak boleh tengok dekat skrin tu, bahagian A kita akan bincangkan pemboleh ubah dan juga hipotesis. Kalau saya sebut pasal pemboleh ubah dan hipotesis ni, saya confirm ada separuh daripada you all kata alamak senang gila, kacang lah. Mana tidaknya, you all dah hadap pemboleh ubah dengan hipotesis ni dari bila? Dari bila korang? Sekolah Hello, rendah. ada orang tak? Dari sekolah rendah. Boleh respon tak? Dari sekolah rendah. Betul, sepatutnya benda tu jari je. Okey, tapi biasalah manusia mudah lupa. Yang faham, kita kuatkan lagi konsep kita, skill kita. Yang kurang faham, insya-Allah malam ni harap clear sikit. Okey, dan lepas tu kita akan masuk ke bahagian C, esei, iaitu salah satu bentuk esei. Nama dia penyelesaian masalah. Okay, so saya start terus. Nanti kalau saya tanya teruslah, you all buka mic, sporting lah sikit kan. Takkan saya seorang je yang bercakap. Okay. Kelebihan you all tahu pasal pemboleh ubah adalah bila pemboleh ubah tu makanan kurang akan senang untuk jawab soalan hipotesis. Korang akan dapat markah yang banyak untuk bahagian A dan akan membantu korang untuk dapat markah yang baik dalam soalan nombor 11 iaitu soalan eksperimen. Sebab daripada pemboleh ubah tu awak boleh jawab soalan pernyataan masalah, awak boleh jawab soalan tujuan, awak boleh senaraikan semua pemboleh ubah, hypothesis of course, dan awak boleh reka bentuk prosedur berdasarkan eksperimen yang diberi. Okey, so pemboleh ubah ada 3, iaitu semua orang tahu. Semua orang, kalau tanya semua orang boleh jawab. Dimanipulasikan, bergerak balas, dimanipulasikan, bergerak balas dan juga dimalarkan. So saya nak tanya, ada tak wakil 5D? 5D, dimanipulasikan. Apa maksud dia? Yang beza, dia manipulasi yang berbeza.
Okey, sabar ya belajar. Ada masalah teknikal sekejap. Okey, sabar. Okey. Cikgu mute. Cikgu tak dengar suara cikgu. Laili. Buka ni. Buka Cikgu speaker. mic. Mic. Laili. Okay, Okey. sorry. So, dimanipulasikan maksudnya adalah something yang kita ubah-ubah. Okay, selalunya berlaku pada awal eksperimen. Yang awak ubah tu daripada A, awak ubah jadi B. Daripada B, awak ubah jadi C. So, dimanipulasikan maksudnya yang kita ubah. Okay, lepas tu bergerak balas. Macam mana korang tengok bergerak balas? Ada siapa nak respon? Tak ada juga. Okay, yang bergerak balas ni maksudnya adalah dah lepas you all ubah, apa kesan dia? Apa yang akan terjadi? Apa hasil daripada apakah hasil daripada perubahan yang kita lakukan tadi? So ini adalah hasil atau keputusan. Okay, dan last sekali, Okey, ya Khairin, Kristina. ya tak apa. Okay, yang last sekali adalah dimalarkan. Dimalarkan ni adalah pemboleh ubah yang paling senang saya rasa. Sebab maksud dia apa? Jenis. No. Yang sama. Yes, yang sama bermaksud pada awal eksperimen sampai akhir eksperimen kita tak ubah. Sama aja. So itulah maksudnya manipulasi ubah, bergerak balas adalah hasil, lepas tu dimalarkan adalah sama, benda yang sama. Okay, kalau benda ni ada some of you yang masih macam sama-sama lagi, yang macam tak faham, saya tunjukkan lagi satu slide. Okay, yang selalunya budak tak faham kalau eksperimen, saya bagi simulasi kejadian biasa. Okay, ada dua orang lelaki, satu nama Haikal dan satu lagi nama Amirul. Okay, mereka berada pada tempat yang sama, pada cuaca yang sama, hari yang sama. Cuma bezanya, dan waktu tu hari hujan, cuma bezanya kalau awak nampak kat gambar, Haikal tak pakai payung, Amirul pakai payung. So apa yang terjadi dalam setengah jam yang akan datang? Okay, so saya nak tanya, apakah pemboleh ubah manipulasi? Manipulasi saya selalu tulis MV. Manipulated variable. Okay, siapa nak jawab? Syahir Haziq boleh jawab tak? Manipulasi. Hello? Syahir Haziq boleh, kalau panggil nama ni susah nak jawab. Siapa-siapa lah, volunteer, ada tak? Payung. Yes, payung. Kenapa awak nampak awak pilih payung tu sebagai manipulasi? Kan tadi cikgu cakap manipulasi yang kita ubah. So Haikal tak ada payung. Amirul ada payung. So itu yang kita ubah. So kalau kita buat ayat sains, kehadiran payung. Kehadiran payung ataupun bahasa lain, Haikal tak ada payung manakala Amirul ada payung. Okay? Bergerak balas.
apakah kesannya? Bergerak balas saya tulis RV responding variable. Apa kesan dia? Selepas setengah jam, kesan kepada Haikal ataupun kesan kepada Amirul. Ada siapa nak share? Okay, Mon. Wakil 5F ada tak? Apa kesan dia? Saya tak dengar. Amirul tak basah. Yes, Amirul tak basah atau siapa suka Haikal dia boleh jawab Haikal basah. Haikal basah, Amirul kering. Itu kesan dia, Amirul kering. Okay, so boleh bezakan manipulasi kehadiran payung, seorang tak ada. So kesan dia adalah RV iaitu bergerak balas, Haikal basah, Amirul kering. Dan kalau saya tanya pun boleh ubah malam, mungkin awak boleh cakap cuaca sebab masa tu dua-dua sama hujan ataupun hari ataupun tempat yang sama. Okey, ramai dah faham. So sebenarnya kalau kita cerita pasal soalan SPM, sebenarnya banyak hint yang disediakan untuk awak untuk cari pun boleh ubah. Banyak tempat boleh cari pun boleh ubah pada soalan. Okey. Kak Mila. Ya. Kak Mila boleh record tak Kak Mila? Lily punya yang record tu problem. Tadi line problem tu tak record dah. Okey. Adik record sekejap adik. Okey, Makcik. Okey, yang ini okey. Apa tadi? Boleh cari dekat mana? Ada tempat-tempat korang? 4 tempat. So kalau saya sebagai pemeriksa tengok student. Laili. Dia tulis record ni. Apa Kak? Dekat skrin akak dia tulis record. Oh ya? Ha. Okey. Ha. Oh, sebabnya dekat komputer ni Okey. Okey. Ha. Okey, kalau kita nak menanda tu tengok student tak jawab, frust gila weh. Sebabnya benda ni dekat 4 tempat ni disediakan hint-hint untuk awak jawab pun boleh ubah. Okey, yang pertama pada soalan, kedua pada gambar rajah, ketiga pada jadual dan yang keempat pada graf weh. Banyak. Okey, saya start pada soalan. Ini 2 contoh soalan. Jap. Okey, nampak ke korang? Nampak. Harap-harap nampak Bila soalan, janganlah cepat-cepat. Nak cepat-cepat nak pergi mana? Awak kena baca daripada mula, daripada first sampai ke titik yang terakhir. Okey, Raja 4 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji. Bila awak jumpa perkataan untuk mengkaji, korang stop kejap, baca pelan-pelan. Okay, untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Okey, ni kita belajar bahagian daya dan gerakan tingkatan 5. Jisim dan inersia. So kat situlah sebenarnya MV dan juga RV. Jisim adalah MV guys, pemboleh ubah manipulasi, dan inersia adalah RV, responding variable. Pemboleh ubah bergerak balas. Dah jumpa? Settle. Okay, bawah ni. Okay, selalunya kita MV. Jisim ni kan, kita akan ubah jisim nak ubah inersia susah sebab itu inersia sebagai bergerak balas. Manipulasi yang paling senang adalah jisim. Selalu yang duduk depan tu memang MV. Okay. Okay. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji. Again, saya kata kalau dah sampai perkataan untuk mengkaji, awak slow sikit. Lepas tu awak baca. Kesan suhu ke atas pertumbuhan bakteria. Mana manipulasi weh? Mana? Suhu ke pertumbuhan bakteria? Suhu. Yes, suhu. Suhu yang paling senang kita ubah. Okey, awak tak boleh paksa. Kau bakteria, kau tumbuh kat sini. Kau mesti tumbuh kat sana, jangan tumbuh kat sana. Susah. Suhu kita boleh kontrol. So, suhu adalah manipulasi. Pertumbuhan bakteria adalah bergerak balas. Settle ya. Pada soalan, kalau dia tanya mala, pemboleh ubah yang sama. Pemboleh ubah yang sama kan yang mala? Yang ini
masa seminggu. Semua eksperimen dijalankan selama seminggu pada suhu yang menunjukkan persaingan pada agama dan bidang penting selepas seminggu. Yes, selepas seminggu semua eksperimen tu dilakukan seminggu. So ini adalah MALA CV, constant variable. Settle. Cara yang kedua, cari dekat gambar rajah. Okay, kadang-kadang gambar rajah dia bagi satu je gambar. Yang itu confuse sikit. Tapi kebanyakannya dia akan bagi dua gambar weh. Dua gambar supaya awak senang cari manipulasi. Okay, manipulasi maksud dia kita ubah-ubah. So awak beliklah gambar ni. Mari kita belik ramai-ramai. Gambar ni apa yang kita ubah, apa yang lain Dan saya cakap manipulasi tu selalu berlaku di awal, bukan di akhir. So awal ni belah sini lah, belah kiri. So awak nampak tak? Oh, atas ni pakai cuka. Bawah ni pakai larutan amonia. So itu adalah MV dia. Okay. Kalau saya boleh tulis MV untuk pelajar yang nak confirm betul, awak takut salah, awak just tulis macam ni cuka dan saya rasa cikgu awak pun dah ajar larutan amonia. Okay, cuka dan larutan amonia. Kalau dah terror sikit, awak boleh come out dengan jawapan macam ni. Jenis campuran, jenis bahan, boleh. Okay, jenis campuran. Okay. Kalau takut salah, awak senaraikan. Kalau dia bagi 5 jenis larutan, 5 tu awak senaraikan. Okay, kalau RV, selepas kita letak cuka dan selepas kita letak larutan amonia, apa kesan dia? Apa hasil dia? Tengoklah sebelah kanan. Oh, atas ni bergumpal, bawah ni tak, maintain cair. So, istilah dia yang paling sesuai, gumpalan lateks. Okay. Penggumpalan lateks kesan dia. So kalau tanya CV yang MALA, kalau awak tengok benda yang sama, awak nampak tak nilai ni? Nampak tak you all? Nilai ni sama. Okay, lateks yang kita gunakan semuanya pakai isi padu yang sama. Okey, bagus. Isi padu lateks. Dah, semua gambar awak dah kaji. 3 pemboleh ubah boleh cari dalam satu gambar. Kan senang tu. Okey, kita gerak Kita gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Berapa 22. Saya teruslah saya skip yang ini. Saya takut tak sempat. Okey, jadual. Okey, pada jadual saya nak tunjukkan ada 2 jenis jadual. Satu jadual menegak. Jadual menegak yang atas ni, yang ini dia menegak ke bawah. Menegak lah. Okey, satu lagi dia melintang. Okey, nampak? Nampak kan? Kalau jadual macam ni, sebelah kiri adalah MV. Manipulasi. Sebelah kanan adalah RV. Okey, sebelah kiri MV, sebelah kanan RV. Yang kita ubah selalunya adalah masa. Nak ubah isi padu gas susah. Awak ubah masa senang. Okey, kalau yang bawah ni, atas maksudnya yang awak jumpa dulu tu yang akan jadi manipulasi. Kalau jadual ni kita jumpa dulu masa. So masa adalah MV, panjang pita detik adalah RV. Okey, masa adalah manipulasi, panjang pita detik adalah bergerak balas. Okey, sampai situ ada soalan? Tak ada, tahu. Okey, graf. Graf ni paling senang. Cuma nak tahu yang mana satu manipulasi. Yang melintang ke yang menegak? Siapa tahu mana satu manipulasi? Masa ke isi hidrogen. Good try tapi Masa salah. Yes. Okay, senang macam ni. Tapi tadi Khairin
Nak tengok MV, tengok yang kat tanah, yang kat bawah ni. Bawah ni adalah bawah ni ada masa. Bawah ni adalah manipulasi. Masa. Okay. Yang bawah tu yang RV hasil dia adalah yang tegak tu isi padu gas. Hydrogen. Okay Khairi, next time yang bawah tu manipulasi. Okey cikgu. Right. So ada berapa cara? 4 cara. Senang je kan nak cari. So kena ambil masa sikit. Bertenang, jangan cepat-cepat. Cepat-cepat nak pergi mana. Awak cari satu-satu. Okay. Tapi ingat, ada student, dia dah tahu pemboleh ubah tu yang mana. Pemboleh ubah manipulasi yang mana, bergerak balas yang mana. Cuma, bila dia jawab tu, dia lupa sesuatu. Iaitu parameter. Kalau awak tengok cara saya cara saya jawab yang kisah Haikal dengan Amirul payung tu kan. Kan Haikal tak ada payung, Amirul ada payung. Istilah yang saya pakai adalah kehadiran payung. Tu cara tulis sains. Okey, jawapan sains. Kehadiran tu adalah parameter. Kalau salah pilih, salahlah jawapan awak walaupun awak tahu manipulasi yang mana, bergerak balas yang mana. Lagi satu. Haram Haram. Haram hukumnya. Kalau pakai radas. Kenapa korang suka pakai radas Kalau pemboleh ubah korang letak panjang pembaris, jenis tabung uji, jenis lighter, ada ke? Jenis penunu Bunsen, harga kaki retot, ada ke yang jawab macam tu? Tapi ramailah yang guna radas. Tak boleh Tak boleh. Jangan pakai radas, mesti tulis parameter. Ini hukumnya wajib. Ni hukumnya haram ke makruh? Tak boleh pakai radas. Okey. Parameter. Kalau logam, selalunya apa benda tu yang dihandle tu adalah, selalunya ini banyak kita jumpa pemboleh ubah di Malaccan. Okey, kalau logam, selalunya paling sesuai adalah jisim. Okey, kalau awak jumpa cecair, tapi panduan ini hanya secara general. Okey, sebabnya ada eksperimen yang awak tak boleh lah guna semua benda yang sama. Kena berpandukan kepada eksperimen yang awak jumpa lah. Tapi secara umumnya, kalau jumpa larutan, kena pakai isi padu. Isi padu. Okey? Mana ada larutan? Jangan pakai jisim dekat larutan. Tak mau. Okey? Larutan mesti pakai isi padu. Kalau logam, pakai jisim. Okey? Okey, kalau wayar ni contoh je. Tengok depan dia ada ketebalan. Ini cara jawab Kalau rod, panjang rod. Kalau paku, jenis paku. Jangan tulis paku je. Okey? Kalau garam, okey. Kalau kehadiran ni maksudnya satu ada, satu tak ada. Yang itu kita pakai kehadiran. Satu letak garam, satu tak ada garam, kehadiran garam. Macam tadi, ada payung, tak ada payung, kehadiran payung. Okey, gas pun pakai isi padu. Gelembung gas kita pakai bilangan. So benda ni banyaklah panduannya awak boleh jumpa kat mana-mana. Okay, cikgu awak banyak share dekat Google ada. Mana-mana boleh jumpa list untuk parameter. So ingat jawapan jangan bagi tertinggal. Jangan tulis paku saja ke, larutan saja ke. Depan dia mesti ada. Okay. Tapi kalau nak selamat, buat macam saya tadi. Mak Noi. Yang ni. Kalau nak selamat, awak buat macam saya, cuka dan larutan amonia. Ya apa nak tulis jenis ke isi padu, aku tak tahulah. Okay, kalau takut salah kau senaraikan je, kau tulis je. Okay korang? Okay ke? Tak ada orang? Boleh. Okey. Boleh bagus.
Okey, adakah saya laju Okey. untuk awak? Saya cuma takut sempat je. Okey. Okey, sekarang anggaplah you all dah nampak bayangan. Dah nampak sinar di hujung jalan nak cari pembuli ubah. Ingat ya 4 cara yang saya cakap tu. 4 cara cari dekat soalan, cari kat gambar. Lagi cari kat mana? Kat graf, cari dekat jadual. Lepas tu jangan lupa parameter. Jangan pakai radas. Okey, korang dah tahu. Sekarang senang untuk jawab soalan hipotesis. Sebab hipotesis syarat dia mesti ada manipulasi MV dan mesti pakai RV. Pemboleh ubah bergerak balas. Dan jangan lupa hubungan diorang tu apa. Suami isteri, kekasih gelap, kena ada hubungan ni. Maksudnya dekat sini bertambah atau berkurang. Okey? Jangan awak gabungkan lepas tu tak ada hubungan. Apa bertambah, yang mana berkurang, kena letak. Okey. Dan ada panduan untuk korang. Cikgu korang pun dah selalu cerita. Pakai semakin-semakin. Amir, pakai semakin-semakin. Dekat sini. Ahmad Nafal pakai semakin-semakin. Akil Adli pakai jika maka. Mesti cikgu awak selalu je dekat awak kan? Sama je. Mana cikgu akan cakap yang sama. Semakin MV, semakin RV. Okey. Contoh. Saya nak cerita termasuk sekali dengan hubungan Semakin bertambah, bertambah tu adalah hubungan. Semakin bertambah kepekatan antibiotik, semakin bertambah keluasan kawasan jernih. Tu eksperimen bab 1 tak silap saya, tingkatan 5. Okey, awak nampak? Saya gunakan manipulasi iaitu kepekatan antibiotik. Okey, lepas tu saya ada luas kawasan, saya tak tulis pula kat sini luas kawasan jernih. Kat sini kepekatan antibiotik. Lepas tu perasan tak saya sebut hubungan dia. Semakin bertambah kepekatan antibiotik, semakin bertambah luas kawasan jernih. Pemeriksa seronok kalau baca jawapan macam tu. Untuk mata terus. Full mark. Okay. Selalunya semakin-semakin kita guna untuk manipulasi yang sama jenis. Contoh kepekatan antibiotik sama, cuma kepekatan saja berbeza. Okey. Option kedua, jika maka. Yang ini selalunya kita guna untuk manipulasi yang berbeza. Contoh. Tiba-tiba saya blank pula. Contoh, satu pakai paku besi. Satu pakai paku alloy. Paku alloy. Okay. Dua benda ni memanglah paku. Tapi jenis dia lain. Satu besi, satu alloy. Awak susah nak pakai semakin. Takkan semakin berbeza-beza paku. Semakin berubah paku, dia macam pening sikit lah. Tapi kalau awak pakai jika, ngam weh, sedap. Okay. Jika paku besi direndam di dalam larutan garam, maka paku besi akan berkarat. Itu panduan dia. Okay, semakin-semakin boleh, jika maka boleh. Tapi jika tu sesuai untuk manipulasi yang berbeza jenis. Contoh, ingat tak yang BOD yang kita belajar pasal pencemaran air tu, satu kita pakai air longkang, satu air sungai. Benda tu memang air tapi jenis dia berbeza. Paling sesuai adalah pakai jika maka. Okay? Lagi satu, aku malas lah nak dengar cakap cikgu, tak naklah pakai semakin-semakin, tak naklah pakai jika maka, serabut. Boleh juga. Tapi jangan lupa hubungan tu. Contoh, macam yang ketiga, option ketiga, dia tak pakai jika maka, dia tak pakai semakin-semakin, dia terus je masuk jawapan. Tapi dia tak lupa hubungan tu. Contohnya macam logam. Nampak tak logam ni saya terus sebut bahan dia. Tak lawa lah warna biru.
Logam nyam adalah konduktor apa kurang? Konduktor apa kurang nak? Elektrik yang lebih baik. Tu hubungan dia. Logam adalah konduktor elektrik yang lebih baik berbanding bukan logam. Gitu. Benda tu tak ada semakin-semakin, tak ada jika maka, tapi betul. Okay, janji hubungan tu ada. Perbandingan itu ada. Okay, dah. Itu je cara buat hipotesis. Make sure ada MV, RV dan jangan lupa letak hubungan. Okay, mari kita test buat hubungan. Buat hubungan pula. Buat hipotesis. Okay. Dekat sini, sekarang dah 9.34. Okay. Contoh satu. Okay. Ini dia bagi jadual. Cikgu dah bagi tahu dah kalau sebut jadual, mula-mula yang kita jumpa adalah manipulasi. Nak warna biru. Yang bawah ni adalah RV. So saya dah tulis dah siap-siap kat sini. MV adalah masa, RV adalah panjang pita detik. Boleh saya minta student daripada kelas wakil 5D? 5 dinamik. Syahir. Siapa? Syahir? Benar dah panggil Syahir tadi tak jawab. Come on 5D dinamik kan? 5D, cepat wakil. Tolong bagi saya contoh hipotesis. Takkanlah saya yang tanya, saya yang jawab guys. Ni namanya bengkel, koranglah yang jawab. 5D, takkan tak ada seorang? Kalau tak ada 5D, 5E. Ada ke? Okay, come on. Cepat. Ahmad Adam. Okay, come on Adam. Semakin bertambah. Pak Ahmad Adam. Semakin bertambah masa, semakin panjang pita detik. Semakin panjang pita detik. Sikit lagi nak bagi repeat. Okay, panjang pita. Betul lah tu? Okay, betul. Tahniah Ahmad Adam. Semakin ni sangat sesuai sebab ni kalau korang tengok, dia adalah benda yang sama, iaitu masa. Masa dia bertambah. Okay, kalau nak bagi repair sikit, nak bagi cantik kan Ahmad Adam. Semakin bertambah masa, semakin bertambah panjang pita detik. Kau tidak nanti confuse. Sebabnya panjang pita detik tu, dia dah memang bergerak balas. So kita bagi repair sikit ayat tu. Tapi tahniah Ahmad Adam. Dah pandai dah. Okay, semakin bertambah masa, semakin bertambah panjang pita detik. Alright, ini bab gerakan tu kan. Okay. Contoh kedua eksperimen ni saya dah bagi. Ni memang base kepada soalan tadi. Okey, cuka dan larutan amonia ataupun jenis bahan ataupun jenis larutan ataupun jenis campuran dan juga RV dia adalah penggumpalan latex. Saya nak wakil 5E lah kan? 5E. Ada tak yang gentleman? Perempuan pun boleh lah. Perempuan sekarang berani-berani. Cepat 5E. Ada? Hello? Siapa? Okay, siapa? Nur Ihsan. Siapa yang nak jawab? Halo? Maillah korang cepatlah. Cepat kalau korang bagi kerjasama yang baik, masa kita berlalu dengan bagus sekali. Tak ada membazir. Cepat. 5F ada tak? 5F? Halo? Halo? 5F. Ni siapa lagi ni? Adam Akil tak nak jawab ke?
Okay, Ahmad Naufal ke, Arif Afandi, Arif Yasin, Anis Farhana. Cepat, siapa boleh jawab? Semua takut? Kurang ni. Okay. Tadi ke yang macam Ahmad Adam tadi, yang berani sikit. Okay, yang ini nak pakai apa? Semakin ke jika maka? Jika maka. Kalau semakin susah sikit weh. Sebab dia benda dia yang berbeza. Semakin cuka berubah ke semakin cuka ditambah. Dia dah macam lari konsep dah kan. So sebab dia benda yang berbeza, you all pakailah jika maka. Jika macam mana? Jika cuka, okay, ditambah, dicampur apa-apalah. Okay, selalunya kita kena pilih. Awak kena pilih lah. Awak suka atas ke awak suka bawah. Okay, sebab itu kalau ada soalan hipotesis, dia tanya berikan satu hipotesis. So awak kena pilih je salah satu tu. Jika cuka ditambah ke dalam latex, maka apa guys? Maka wujudnya penggumpalan latex. Yes, maka terjadilah penggumpalan latex. Maka latex bergumpal pun boleh. Maka terjadinya penggumpalan latex. Saya ambil lah jawapan awak. Terjadilah penggumpalan latex. Okay, pandai. Alright. Okay, yang tadi semakin, yang ini jika maka. Okay, dah. Contoh 3. Adakah soalan ketiga ni pun saya yang kena jawab? Okay. Yang ini dia bagi 2 gambar. So kita kena kaji apa yang lain. Bila awak tengok sebelah kiri ni pakai serbuk, sebelah kanan ni pakai larutan. So kalau korang tak tahu nak tulis manipulasi apa, ingat ayat saya, salin je. Tengok saya salin. Serbuk kuprum 2 sulfat dan larutan kuprum 2 sulfat. InsyaAllah betul jawapan korang. Okay, kalau terror sikit, keadaan kuprum 2 sulfat. Okay, jenis kuprum 2 sulfat. Boleh. Dan RV adalah kekondaksian elektrik. Mana saya tahu? Saya tengok dekat soalan. Ataupun terpesong. Ataupun pemesongan. Saya tak tahu nak pakai kala apa. Ataupun pemesongan. Jarum. Yang ni saya rujuk gambar. Ammeter. Alright. So kalau awak tengok larutan kuprum 2 sulfat, dia punya jarum ammeter terpesong. Terpesong Kalau pakai serbuk, tak ada. 0. So macam mana nak buat hipotesis ni? Awak kena pilih lah, jangan letak semua. Jangan letak dua-dua. Awak suka yang mana? Awak suka kiri ke awak suka kanan? Siapa nak jawab? 5F. Come on 5F. Ya, cikgu kau cakap sorang-sorang 5F. Cepat. Ahmad Naufal. Mana 5F ni? Bawah ada lagi. Sifah Balkis ada. Hakim Akil, Amirul Adam. Cepat. Nur Ihsan. Ada tak wakil 5F? Ramai ni. Seorang pun tak bercakap. Malu Siapa nak pakai? Siapa nak jawab? Saya ke yang jawab? Yelah tu, saya yang jawab Saya nak jawab. Siapa nak jawab? Come on. Cikgu Anwar nak jawab. Okay. Kalau saya jawab macam ni saya tak nak pakai semakin-semakin. Okay, yang ini saya nak pakai jika maka. Tak nak pakai jika maka. Saya tak nak pakai apa pun. Saya nak terus buat ayat saya. Okay, saya nak buat larutan kuprum
2 sulfat ialah konduktor boleh larutan kupron 2 sulfat boleh mengkonduksi elektrik. Berbanding serbuk. Okey, serbuk dia sebenarnya ayat dia macam-macam boleh. Maafkan tulisan saya yang tidak berapa cantik ni. Okey, so Tak kalau apa, Cik. apa dia cantik ke? Ah, Okey, tengok Kalau awak tengok yang cara ketiga ni, okey, larutan kupron 2 sulfat. Saya sebut MV yang pertama. Tak keluar lagi dekat awak punya skrin. Okey, dah keluar Tu MV yang pertama. Lepas tu, serbuk kupron 2 sulfat MV yang kedua saya letak last. Lepas tu dia punya hubungan, dia punya RV yang tu boleh mengkonduksi elektrik. Dekat tengah-tengah. So larutan kupron 2 sulfat boleh mengkonduksi elektrik dengan lebih baik berbanding serbuk kupron 2 sulfat. Ataupun larutan kupron 2 sulfat ialah konduktor elektrik yang baik berbanding serbuk kupron 2 sulfat. Dekat situ tak ada semakin-semakin, tak ada jika maka, tapi pemeriksa akan tengok ada tak MV? Ada. Ada tak RV? Ada. Boleh mengkonduksi elektrik dengan baik. Saya tertinggal dengan baik. Oh, ada hubungan. Ataupun kalau tak ada dengan baik tu pun boleh je. Okey, ada lengkap. So awak dapat markah untuk hipotesis. Alright. So settle lah untuk pembeli ubah dan juga hipotesis 9.46. Tapi saya nak tunjuk latihanlah sikit contoh soalan. Tapi saya risaulah saya juga yang jawab. Okey, yang mana? Yang ni lah. Okey, mula-mula pemboleh ubah dimanipulasikan. 5G. 5E pemalu, 5F sombong kan. 5G ada tak? Siapa nak jawab pemboleh ubah dimanipulasi? Siapa-siapa lah. Blok. Apa sayang? Jenis blok. Jenis blok. Yeah. Pandailah anak siapa ni. Anak siapa ni pandai sangat ni. Okey, jenis blok. Nampak tak? Syahir dia tak sebut blok. Dia dah tahu, dia dah ingat cikgu cakap mesti ada parameter. Dia sebut jenis blok. Perfecto, betul. Okey, untuk yang rasa ragu-ragu, macam mana Syahir tu boleh tahu pasal jenis Okey, dan awak takut salah, awak tulis je. Awak tulis macam ni. Macam ni weh? Blok, kuprum, dan gangsa. Pun sama kesan dia, betul. Kalau tak jumpa jenis, takut salah, salin je. Okey, ingat pesan saya tu. Okey, betul pemboleh ubah bergerak balas. Ada tak suara perempuan? Ada asyik suara macho-macho je, suara yang lemah lembut sikit ada tak? Ada tak perempuan yang berani-berani sikit? Girls, girl power, ada tak? Satu? kedalaman lekukan. Yes, ada juga girl power kita. Pandai kedalaman lekukan. Saya tahu mana diorang cari. Diorang cari daripada jadual. Jelas sangat jadual ni. Okey, kalau nak tengok kat sini tak jelas sangat kan dia punya RV. Apa kesan dia? Dia punya blok awak nampak manipulasi dah settle. Tapi RV agak meragukan pada gambar. So awak cari hint yang lain. Turun bawah sikit. Oh, RV dia ini. RV. Okay. So, kalau malah apa yang sama? Apa yang sama awak nampak ni? Pemberat. Berat pemberat.
Jisim pemberat. Jisim pemberat. Pandailah. Okay, siapa pula nak jawab ni? Jisim pemberat sama. Sama. Hipotesis cepat. Kalau depan-depan ni saya upah gula-gula dah ni. Kalau korang heran lah dengan gula-gula. Cepat hipotesis. Nak pakai semakin ke nak pakai jika maka? Jika maka. Okay, macam mana? Jika Jisim pemberat bertambah. tak, jisim pemberat ni tak bertambah Okay, ingat pemberat ni dia tak bertambah sebab dua-dua pakai benda yang sama dan 5 kilo. Sini 5 kilo, sini 5 kilo. Dia tak boleh bertambah, kalau tidak tak aci lah. Dua-dua kena sama. Lepas tu kan nanti kan kita potong benang ni kan. Lepas tu pemberat tu jatuh gedebuk atas bola keluli ni. Nanti dia akan melekuk. Okey. Pakai nombor 3 boleh tak? Nak pakai nombor 3 boleh? Apa? Janji saya nak dengar dulu jawapannya. Nombor 3 pun boleh. Nombor 3 apa? Susah juga eksperimen ni, susah ke saya pilih ni? Okey. Okey, yang pertama sekali awak boleh cari RV yang pertama kedalaman lekukan. Akak kita tadi jumpa dekat jadual. Ataupun kita boleh cari dekat soalan. Nampak tak? Kekerasan blok. Okey, kekerasan blok. Pun boleh. Mana saya dapat kekerasan blok? Pada soalan. Yang ini pada jadual. Yang ini pada soalan. So it's up to you. So kalau saya tulis hipotesis, ikut suka hati saya. Saya nak pilih yang mana? Janji saya pakai MV dan juga RV. Cuprum. Nak yang mana Gangsa lah. Cuprum. Cuprum dengan gangsa. Cuprum. Kamila. Kak. Mana lagi ya? Kamila kat. Dia data ni betul tak? Apa dia? Data dia salah kan? Ada tak Kak Mila nak tolong? Rasanya dah keputusan dia macam terbalik. Terbalik kan? Terbalik. Sepatutnya kuprum tu logam tulen, dia lebih dalam, lebih lekuk dia lebih dalam. Ya. Logam tulen lebih keras. Gangsa dia kurang dalam. Okey. Kuprum 1.4, gangsa 1.2. Okey. Kuprum lembut kan? Gangsa tu alloy, dia lebih keras. Lebih keras. Kalau saya pilih yang paling tera Yang paling tera saya nampak dekat situ gangsa. Dia punya lekuk tak dalam. So saya tulis gangsa lebih. Saya pakai yang ketiga. Cikgu Anwar tadi kata nak nombor 3 boleh tak? Boleh. Gangsa lebih keras. Simple tapi betul. Gangsa adalah MV. Okey, keras ni adalah RV. Lebih ni adalah hubungan. Dah lengkap walaupun 3 patah perkataan. Keras ni mana saya dapat pada soalan. Okey, kalau nak guna yang jadual boleh juga. Gangsa, macam mana nak sebut? Apabila jika, nak pakai jika Jika blok gangsa di apa dihentak, Digunakan. Jika bolok gangsa digunakan boleh juga. Okey, kedalaman lekukannya adalah lebih kedalaman lekukan, maaf dah tak muat dah ni. Kedalaman lekukannya adalah lebih apa tu? Lebih kecil, lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil. Okey.
Nampak tak perbandingan? Awak boleh guna macam-macam RV. Ada RV pada soalan, ada RV pada jadual. Asalkan awak guna, ada MV, ada RV dan ada hubungan. Mana yang lebih, mana yang kurang, awak boleh dapat markah. Okay. So saya dapat perhatikan tadi, tak ada masalah ya untuk student mengenal pasti mana satu pemboleh ubah. Cuma guna hipotesis tu. Ada banyak pilihan. Okay, yang ini. Yang ni senang sikit. Okay. MV. MV, cepat. 9.54. Saya nak pukul 10 tu saya dah masuk bahagian C. Minta kerjasama MV, come on. Senang gila ni. Senang banget soalan ni, cepat. MV apa? Girls. Masa. Hai. Teruslah RV apa? Ikin padu gas. Yes. Ni nak pakai apa weh? Nak pakai jika makan ke pakai semakin? Semakin lah kot. Semakin. Sebab apa? Sebab bendanya sama. Semua masa. Semakin saya tulis laju-laju. Semakin bertambah masa. Semakin bertambah isi padu gas. Okey, kalau dia tanya malah, okey, CV. Yang malah awak tengok. Ni, bila larutan glukosa, larutan pakai apa? Jisim ke isi padu korang? Isi padu. Isi padu, yes. Isi padu larutan glukosa. Boleh. Alright, so habislah ya untuk bahagian A. Pemboleh ubah dan juga bergerak balas. Adakah yang nak tanya soalan? Rasa okey ada. Cuma nak kena repair sikit-sikit je. So ingat, siapa yang rasa lemah untuk jawab manipulasi, awak salin je Salin aja macam ni, awak salin je. Blok kupram, blok gangsa. Jangan tinggalkan kosong, jap belum keluar gambar. Okay, kalau awak manipulasi sebelah kiri, ingat. Sebelah kanan RV. Manipulasi, kalau tak tahu nak tulis jenis bahan ke, jenis blok, takut salah, tak confident, awak tulis blok kupram dan blok gangsa. Kalau dia bagi 5 jenis, kau tulis semua. Jangan tertinggal satu pun. Okay. Nak jawab hipotesis, mesti ada MV, mesti ada RV dan hubungan dia. Okay, tak kisah nak pakai jika maka, tak kisah nak pakai semakin-semakin, tak kisah kalau tak nak pakai pun, make sure cukup syarat wajib dia. InsyaAllah betul. Okay, dah. Saya gerak ke, okay, setengah jam lagi. Okay. Ini adalah soalan esei. Terus masuk Ini adalah contoh soalan esei, iaitu soalan 11 lah. Antara soalan nombor 12 dan soalan nombor 13. Okey, yang awak kena pilih salah satu. Awak akan jumpa soalan, sekarang kan awak akan jumpa, berpeluang untuk jumpa soalan wajarkan. Wajarkan soalan kebat, dia tanya pendapat awak. Awak setuju tak wajarkan penggunaan teknologi nuklear di Malaysia? Awak pun bagi awak punya bahaslah, awak punya pendapat. Awak juga akan jumpa soalan bentuk macam Cikgu Mila Cikgu Mila cerita pasal soalan apa tu? Sepunya ciri sepunya. Okey? Ciri sepunya. Awak akan jumpa soalan buat pilihan. Dan ini pun salah satunya ada soalan penyelesaian masalah. Dia bagi awak problem, dia suruh awak selesaikan. Macam tu je. Okey. So yang pertama, dia ada 3 jenis soalan penyelesaian masalah. Okey. Tapi selalunya soalan pertama awak akan jumpa soalan kenal pasti masalah. Dia akan bagi ayat panjang dekat awak, satu situasi. Dan daripada ayat yang panjang tu, dia uji awak untuk cari apa masalah dia ni macam itulah. Macam kawan awak ada problem, dia cerita dengan awak bla 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 bla. Awak pun dengar kaji apa sebenarnya masalah kawan awak ni. Macam tu. So, jawapan tu sebenarnya 3 jenis bentuk penyelesaian masalah ni.
ketiga-tiga ni boleh cari pada soalan guys. Boleh cari pada soalan. Semua ada pada soalan. Okay. Yang kedua, penjelasan masalah. Nama je penjelasan masalah, selalu budak confuse. Penjelasan masalah tu apa cikgu? Atas dah tanya kenal pasti masalah. Kedua, penjelasan masalah. Sebenarnya penjelasan masalah ni kebanyakannya dia tanya pasal punca. Kenapa boleh jadi macam tu? So, awak akan guna, mungkin awak terpaksa guna teori, pengetahuan awak yang sedia ada. Awak pernah tengok TV ke, penyelesaian daripada TV ke, kat majalah ke, ataupun awak pernah belajar sebelum ni. Ataupun kalau nasib awak baik waktu SPM nanti, dia punya punca ada juga pada soalan. Okay. Dan selalunya ini semua 6 soalan, 6 markah. 6 markah sahaja. Okay, tapi boleh membantu awak. Lepas tu dia bagi awak, tanya awak cadangan kaedah. Mungkin dia suruh awak bagi 3. Awak pun senaraikan 3. Senaraikan 3, tak payah explain panjang-panjang. Last kali dia suruh awak pilih salah satu. Lepas tu explain. Kenapa kau pilih benda tu? Okay, saya pilih kaedah nombor 1 iaitu bla bla bla. Kerana bla 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 bla. Okay, nanti saya tunjuk. Okay, yang kedua pun sama, penjelasan masalah ada dekat soalan kadang-kadang. Ataupun kalau kau cari sampai 10 minit tak jumpa-jumpa, maksudnya awak kena come out dengan penyelesaian. Dengan punca dia, apa sebabnya. Lepas tu mungkin dia suruh awak beri kaedah dan terangkan. So awak kena kaedah 1 awak explain. Lepas tu bagi kaedah 2 awak explain. Yang ni lain sikit. Alright. Yang ni lain sikit. Okay. Yang tadi dia suruh awak senaraikan, lepas tu pilih 1. Yang ini dia suruh terang, explain. Yang ketiga. 3 ni. Okay, antara banyak-banyak ni saya rasa yang ketiga susah sikit. Okay, tak ada susah. Tapi dia susah sikit. Okay. Kenapa sih masalah daripada soalan? Awak kena bagi nama kaedah. Selalunya kan dia teori. Teori yang kita dah belajar, waktu eksperimen, waktu dekat dalam kelas. Contohnya pendidihan, penyulingan, penapaian, semua nama-nama proses tu untuk menyelesaikan masalah. So awak kena cerita proses macam jawab soalan nombor 11. Cerita pasal langkah-langkah eksperimen beserta gambar rajah. 6 markah. Okay. Itu soalan penyelesaian masalah. Tak nampak bayangan? Meh kita tengok. Ni soalan contoh nombor 2. Meh tengok. Alright. 1 perumahan, kehadiran dah bagi ke? Ikut Kak Mila nak bagi bila? Okay. Nak bagi dah. Dah bagi. Satu kawasan. Korang baca tau korang, jangan skip. Seronok baca ni. Satu kawasan perumahan telah tercemar. Korang kan pergi bawa highlighter semua, highlight lah. Akibat pembuangan sisa daripada kilang pembuatan baja yang dialirkan ke sungai berhampiran kediaman mereka. Uraikan cara untuk mengatasi masalah ini. So tapi dia dah bagi. Apa yang awak kena explain. So yang mana satu adalah tercemar pula. Yang mana satu adalah masalah. Kat situ ada beberapa yang mengconfusekan awak. Yang ini ke masalah, pembuangan sisa ke masalah, tercemar ke masalah. Yang mana satu? Pembuangan sisa daripada kilang. Okay, Khairin cakap pembuangan sisa daripada kilang. Ada lagi tak? Semua setuju dengan Khairin? Diam tandanya setuju. Ada yang nak fight tak? Ada yang nak fight tak? Perumahan tercemar. Okay, ada yang nak tercemar? Kejap. Kejap. Ni apa tadi? Ni kawasan, okay, baja. Alright. Baja.
Okey. Yang ini nak kena pasti masalah, korang kena cari masalah tu lah. Okey, sebenarnya masalah adalah tercemar. Okey, kawasan perumahan telah tercemar. Okey, sorry. Buat kat sini ha. Ataupun, okey. Sorry. Sungai lah, sungai. Kan, sungai tu telah tercemar. Sungai di kawasan perumahan itu, sungai di kawasan perumahan boleh tercemar. Okey, kenapa bukan pembuangan sisa yang masalahnya cikgu? Okey, dia senang je saya bagi. Yang mana satu yang akan bagi awak masalah? Bila sungai dah tercemar ke bila orang buang sisa? Kadang-kadang orang buang sampah, selagi dia tak kacau awak tak rasa benda tu jadi masalah, betul tak? Okey, macam itulah juga masalah dengan ni. Orang buang sisa daripada kilang, awak tak anggap benda tu adalah masalah selagi dia tak kacau awak. So sekarang kawasan perumahan itu telah diganggu sebab sungai dia telah tercemar. So tercemar tu adalah masalah. Okey, kurang. So disebabkan oleh apa? Okey, awak pun baca. Oh, disebabkan oleh pembuangan sisa daripada kilang. Okey, pembuangan sisa dari kilang baja. Ini adalah contoh soalan punca dan masalah ada dalam soalan. Goyang kaki je, salin. InsyaAllah dapat markah. Dah dapat 2 markah kat situ. Siapa nak bagi weh? Lain kali baca. Kaedah, terangkan dulu kaedah penyelesaian masalah tersebut. Kalau benda macam ni kan korang, kalau tak ada idea, satu je weh. Paling glamour sekali. Penguat apa weh? Penguat kuasa. Penguat kuasa. Penguat kuasa. Aku tak tahu je dah. Penguat kuasaan undang-undang. Okey, penerangan. Awak katalah bagi dia denda supaya kilang tu denda. Suruh dia tutup kilang supaya dia tak buang lagi baja tu ke sungai. Okey, cara yang kedua apa lagi? Ada tak? Lain. Selain daripada selain daripada penguatkuasaan undang-undang, apa kita nak buat? Baja tu. Tapi Meningkatkan denda. Mengapa? Meningkatkan denda. Meningkatkan denda sekali masuk dalam penguatkuasaan undang-undang. Guna beri apa yang lagi ya? Kempen tak sesuai kat sini. Lain adalah suruh dia rawat dulu sisa. Okey, pembuangan sisa macam-macam. Apa lagi tiba-tiba tak ada pula kat sini. Masih saya balik. Memberi rawatan sungai pula. Menapis pembuangan. Bolehlah menapis ke, gunakan penapis. Gunakan penapis penapis sisa kilang sebelum dibuang ke sungai. So bahan-bahan yang berbahaya tu tidak akan disalurkan supaya bahan yang berbahaya tidak dialirkan ke sungai. Penapis sisa kilang. So ini hanyalah sebagai guideline sahaja. Okey, kalau sebut pasal kaedah penyelesaian banyak weh. Kalau sebagai pemeriksa, satu helai ni. Satu helai ni kaedah macam-macam yang boleh kita terima. Okey, bergerak ke seterusnya. Kenapa rasa macam tu? Laili, suruh dia orang isi link kehadiran dah masukkan dah. Oh dah? Ah. Okey, jangan left dulu ya, dah habis. Okey. Yang kedua, semuanya ada 3 ni. Okey, yang kedua.
Okey, kes kematian disebabkan oleh wabak jangkitan coronavirus semakin meningkat. Okey, awak pun baca. Terangkan bagaimana kita boleh mengatasi masalah kesihatan itu. Kenapa pasti masalah? Yang mana satu adalah masalah? Yang ni saya nak tunggu awak jawab. Awal lagi, 10:08. Siapa boleh kenal pasti masalah pada ayat ini? Kes kematian. Yes, kes kematian meningkat. Mak kau? Pandailah siapa tu? Tak nampak. Kes kematian. Kes kematian meningkat. Puncanya? Wabak jangkitan coronavirus. Yes, kerana virus jangkitan. Coronavirus. So, macam mana nak bezakan cikgu? Itulah saya cakap tadi. Walaupun coronavirus tu kalau ada dekat dunia ni, selagi tak kisahlah berapa banyak virus pun, selagi dia tak bagi masalah dekat kita, kita tak kisah pun benda tu, kita tak anggap pun benda tu sebagai masalah. Sampailah dia menyebabkan kes kematian, betul tak? Okay, so kes kematian itulah sebenarnya adalah masalah. Barulah kita kata puncanya apa? Puncanya adalah jangkitan coronavirus. So, kat sini dia suruh awak cadangkan kaedah. Tak payah explain. Pertama, sekarang ni apa yang kita buat? Mengambil vaksin. Yes, mengambil vaksin. Kedua, ayat macam ni pendek tak boleh Ingat jangan tulis pendek-pendek macam ni. Tak mau. Jangan ikut saya. Awak sebagai pelajar, awak kena tulis panjang. Mengambil, mesti pastikan, wajibkan mengambil, mengambil vaksin. Mengambil suntikan vaksin. Okey, cara kedua? Kuarantin di rumah. Apa kita nak panggil duduk kat rumah tu? Kuarantin. Kuarantin. Kuarantin di rumah. Boleh. Tak ada masalah. Seronok jawab soalan macam ni. Apa-apa pendapat yang logik diterima Nombor 3. Ni korang keluar. Korang keluar pakai apa Kau makan mic. Pelitup muka. Pakai pelitup Pelitup muka. muka. Pelitup. Mas. Pelitup kan korang? Pelitup muka. Ataupun mask. Boleh. So, daripada tiga ni, awak pilih yang terbaik. Okay, yang terbaik tu tak ada pemeriksa tak kisah. Pemeriksa tak kisah awak nak pilih yang mana. Okay, bagi saya pilih kaedah terbaik. Bagi saya tak kisah awak nak tulis. Bagi saya, pada pendapat saya rasa, saya memilih, tak kisah. Tu ayat je. Kaedah terbaik ialah mengambil, yang korang akan ambil hari Isnin ni, mengambil suntikan vaksin. Jangan lupa hari Isnin siapa yang ambil vaksin, breakfast dulu, bawa air, sebabnya kita takut ada sebab awak berdebar-debar tu tiba-tiba awak nak pengsan dan awak tiba-tiba salahkan vaksin pula. Padahal awak rasa nak pengsan tu sebab awak tak breakfast. Lepas tu tak breakfast, tiba-tiba awak berdebar-debar. Make sure awak breakfast, minum air banyak-banyak. Okay, tiba-tiba cerita pasal vaksin hari Isnin. Okay, kaedah terbaik mengambil suntikan vaksin. Jangan stop dekat situ. Kau perasan tak ni? Sebab 3, 4, 5, 6. Selalunya dekat sini 2 markah. 3, 4, 5. Tak, 1 markah. Sorry. Walaupun 1 markah tapi tolong tulis sebab. Dia kedekut sikit markah. Dah lah tanya kaedah terbaik, tanya sebab tapi 1 markah, kedekutnya cikgu. Saja je kan. Oleh itu, sayangilah 1 markah pun. Jawab betul-betul. Sebab vaksin mampu apa? Meningkatkan imuniti badan.
Meningkatkan keimunan badan, mengelakkan jangkitan, mengelakkan kesan yang lebih buruk apabila dijangkiti dengan coronavirus. Semua macam-macam yang saya tak mampu nak tulis. Okay, so awak tulis. Okay, faham ya? Dia sebenarnya panduan kepada nak jawab soalan ni adalah alert kepada permintaan soalan. Saya tak suruh awak hafalkan benda ni. Sekejap, belum keluar skrin. Awak kan siang malam awak hafal bentuk ni kan? Bukan, tak payah. Yang penting awak alert pada permintaan soalan. Kalau dia suruh awak listkan, 3 kaedah awak listkan. Lepas tu kalau dia suruh pilih dan bagi sebab, awak pun bagi. Kalau ini dia suruh jelaskan kaedah, maksudnya bila jelaskan kaedah, bagi kaedah terang, bagi kaedah explain. Sebab kat sinilah 4 markah. Sini 1 markah, sini 1 markah, 6 markah. Sini, macam mana nak dapat? 1 markah, 1 markah, 3 markah. 3, 4, 5, 6. 6 markah. Okay, soalan yang saya rasa tak berapa orang suka kot ni. Ikutlah. Ada budak suka. Seorang pelajar terjumpa seutas rantai besi yang berkarat. Dengan gunakan kaedah saintifik, terangkan bagaimana pelajar ini dapat mencegah rantai tersebut daripada berkarat. Apakah? Yang ini saya dah bagi jawapan sebab saya takut tak cukup masa. Rupanya cukup masa. Okey. Kenal pasti masalah? Masalahnya adalah rantai. Seorang pelajar telah menjumpai seutas rantai besi yang berkarat. Salin je pun tak ada masalah. Itulah masalah dia. Okay. So, dengan menggunakan kaedah saintifik, awak pun fikir. Apa ya tak nak bagi dia berkarat? Oh, apa yang kita dah belajar masa form 5. Rupanya proses penyaduran logam. Okay, elektrokimia. Okay. Penyaduran logam. Tak. Penyaduran logam. Bukan elektrokimia, elektrolisis. Proses penyaduran logam. So langkah-langkah macam nak jawab soalan esei nombor 11. Cerita one by one. Tak kisah awak tulis lebih pun. Dia tak tolak markah awak tulis cantik-cantik. Nampak tak? Kepingan logam argentum dijadikan anod, rantai besi yang telah dibersihkan dengan menggunakan kertas pasir. Okey, rantai besi yang telah dibersihkan dengan menggunakan kertas pasir. Tiba-tiba macam tergantung pula. Rantai besi dibersihkan. Rantai besi dibersihkan dengan menggunakan kertas pasir. Itu adalah salah satu teknik yang bagus. Sebelum kita sadur, kita kena bersihkan, buang dulu karat-karat tu. Okey? Yang ketiga, rantai besi itu akan dijadikan katot. Nampak tak kita cerita satu-satu. Lepas tu, larutan argentum nitrat dijadikan sebagai elektrolit. Kenapa argentum nitrat? Sorry tak nampak, saya besarkan. Kerana argentum nitrat adalah larutan yang ikut logam penyadu. Kalau awak pilih argentum, argentum lah. Kalau awak pilih cuprum, cuprum lah weh. Kalau sini pakai cuprum, bawah cuprum. Gitu. So argentum tu emas lah. Okay, ikutlah. Yang ini kalau tak baca boleh jawab ke? Kalau tak baca buku boleh jawab tak soalan macam ni? Yuhu. Tak, okey. Itu sebab itulah ramai budak yang takut sikit nak jawab soalan kalau keluar bentuk macam ni. Sebab kalau yang awak perasan, yang atas ni, kalau tak baca buku boleh jawab. Tak berapa baca buku lah boleh jawab. Asalkan awak ada pengetahuan sedia ada yang lepas-lepas, dulu-dulu. Tapi yang ini kalau tak baca, susah sikit nak jawab. Solita dihidupkan dan arus elektrik yang rendah dialirkan dan jangan lupa lukis gambar. Lukis gambar dan jangan lupa label. Benda ni mesti ada gambar. Okey, langkah-langkah bagi kaedah tersebut beserta gambar rajah. Itulah dia serba sedikit yang boleh saya kongsi mengenai bahagian C, iaitu soalan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah 6 markah. Ada lagi 4 markah. Yang itu selalunya soalan perbezaan,
berikan contoh, apa lagi ya? Lepas tu barulah diikuti dengan soalan penyelesaian masalah. So boleh ke saya habiskan kat sini pukul 10.18? Cikgu Anwar, dah habis dah ni Cikgu Anwar. Apa dia? Dah habis dah. Dah habis dah? 10.18. Okey lah, bagi penasihat dia orang biar awal sikit. Right. Sempena bengkel terakhir. Tu itu akhir. Kau ada soalan ke? Susah nak suruh nak dapat. Cikgu Azmila tambah apa-apa ke? Cikgu Azmila nak tambah. Ni adalah penerangan yang terbaik lah setakat ni. Terkini dan terbaik. Saya rasa penuh dengan apa? Perasaan dan apa macam-macam. Terkini dan terbaik lah. Terbaik lah. Kira macam ceramah cemerlang kira kan? Ya. Jadi pelajar nanti bila latih tubir tu dia akan gunalah benda-benda ni. Harap sebenarnya kita dah bagi semua dah. Ada slot 1, slot 2, slot 3 tu maksudnya kalau pelajar boleh faham, sekurang-kurangnya B+ dah dalam tangan. Nanti kita upload dalam YouTube ni semua. So dia boleh tengok ulang-ulang balik. Okey. Tadi pun kita start lagi awal tadi tepat. Jadi bolehlah ni. Okeylah tu sebab kita start awal. Cuma tanya je pelajar ada apa-apa soalan tak dia orang nak tanya. Soalan tak? Kalau malu tanya tak ke? Sesi soal jawab. Cikgu. Okey, dekat bahagian chat tu tolong chat apa perasaan anda sekarang. Lega boleh tidur. Dah lepas tiga bengkel kan. Chat kat situ dekat bahagian chat tu. Apa perasaan kamu? Kita orang boleh tengok. Cikgu nak tengok. Terasa gembira. Gembira sebab dah habis ke? Gembira nak faham. Okey. Faham. Indah-indah je semua ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah habis ya Aris. Faham. Indah. Cun. Rasa menusuk jiwa ceramahnya. Boy. Tu yang malas tu kalau suruh budak komen tu. Apa Faham ya Radin? Okay. Alhamdulillah. Cuma saya takut lah kalau saya tak dapat record. Record berjalan nampak? Itulah tapi dekat kat laptop Lely dia berpusing tau Cikgu Anwar. Saya tak tahulah komputer ni kenapa masalahnya. Ni pakai handphone dengan iPad. Komputer saya slow ke apa. Harap-harapnya ada record. Kalau macam pakai Zoom tadi saya boleh record ni, saya tak tolong record tak boleh. InsyaAllah jadi profesor. Siapa yang jadi profesor tu Ihsan ke? Okey dah. Kalau tak ada apa seorang baca wal-as kan, lepas tu kita boleh ni kot kan. Okey. Kita akhiri bengkel kita ni dengan surah Wal-As. Okey. So minta maaf kalau ada terkurang, terlebih. So terima kasih sama-sama. Okey, dah. Assalamualaikum. Boleh left kot diorang ni. Okey, selamat. Terima kasih. Cikgu.
Cikgu. Semoga cikgu Cikgu. sihat. Tadi cikgu. Terima kasih cikgu. Tadi Bisa, cikgu. bisa. Okey cikgu. Bye Terima cikgu. kasih. Bye Cikgu terima kasih. Sama. Good night. Yo. Cikgu. Semoga mimpi saya. Jaga diri cikgu. Ayo. Bye cikgu. Bye. Syaridan. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Terima kasih cikgu. Cikgu Mila, Ya. saya nak buat macam ni boleh? Macam apa? Selang minggu boleh tak? Saya nak buat macam minggu ni katalah hari Khamis matematik, minggu depan sains. Selang-selang. Larat tak nak buat? Bengkel. Larat. Tak larat. Nak Tak buat lah. setiap minggu ke Cikgu Anwar? Kalau setiap minggu tak. Selang ke selang 2 minggu ke macam Tak, tu? sebab saya rasa macam ni, takut budak bosan. Dah Betul. bosan. Takut mereka bosan. Nanti nak dekat SPM mesti kita buat lagi dia, kan? Kita kena bagi ruang kat dia dulu sikit. Takut bosan. Sebab bagi saya kan kalau macam ni dia dengar aja tau, dia tak latih dia sendiri. Kalau kita dia dengar aja kat cikgu. Macam ni bengkel menjawab tapi dia tak buat soalan betul-betul kan, maksudnya kita buat soalan je. Kita buat soalan, kita buat sama-sama je dengan dia orang macam tu. Dia bosan tak? Takut diorang tak nak reply macam tadi pagi-pagi tak nak jawab. Dia tak nak. Dia macam tu lah. Kadang-kadang kita takut juga semangat cikgu ni kan. Kadang kalau macam dia memanglah dia masuk tapi kita tak tahu dia buat apa. Kadang-kadang cikgu pun tak naik hangat hati juga. Betul. Itulah Kalau tapi kita sekali-sekala tu okey lah. itulah saya ada ingat macam ni pasal apa macam fizik, kimia, bio, mat semua. Kita nak buat macam ni, macam minggu ni kimia, minggu depan bio, minggu satu lagi fizik, minggu depan satu lagi mat. Dia pusing lah macam tu. Maksudnya dia akan jumpa setiap 3 minggu sekali baru jumpa satu subjek. Kalau macam sains dan mat ni, tapi macam ni. Kalau macam budak pure science ni dia lain. Dia lain. Cadangan saya macam ni. Kalau macam hari minggu ni matematik, minggu depan free tak ada apa-apa, minggu satu lagi sains, minggu depan tu free pula. Lepas tu matematik balik macam setiap sama macam tu lah kira. Sebab macam ni Cikgu Anwar. Kalau ikut sains, budak sains ni kan, dia macam minggu ni dia malam esok je dia free. Ya kan? Sebab dia ada PTRS lagi. Dia PTRS dah 3 malam. PTRS? Awak banyak sangat. Oh ni okey yang apa tu yang tapi tu budak bukan semua budak kan? Dia bukan semua budak tapi kesianlah kat kan minggu ni dia grup lain, lepas tu minggu depan dia grup lain, lepas tu dia macam betik. Dia tak berehat. Yang tu untuk sains dengan mat kan? Untuk sains, mat, bahasa Inggeris, sejarah. Malam-malam juga tu? PM tu malam. Pukul 8 sampai pukul 10. Ni minggu ni malam esok saya kena ganti ni. Jadi minggu ni straight dia orang ada. Minggu ni memang malam belajar saja lah dia orang. Dia kan daripada 3 malam. Cikgu Anwar. Ya. Kalau cadangan lah, kalau nak buat benda tu tak boleh sekali. Sebabnya kan diorang punya kemahiran tu kan berbeza. Buatlah nak asingkan kelas belakang. Terpulang lah kalau cadangan macam tu pun boleh juga. Sepatutnya kalau bengkel bersemuka memang sepatutnya tak boleh sekali. Sepatutnya macam kalau sains pun kalau dulu sebelum ni kita buat kita pecah 2. Kan dia kan? Sebelum ni kita buat kita pecah 2. Ikut tahapnya mereka. Kalau campur sekali cuma kalau bengkel macam ni satunya yang bagusnya yang online ni dia boleh rakam. Jadi walaupun dia orang tak faham tapi bila dia boleh tengok ulang kali mungkin dengan cara tu dia faham. Tu yang saya nampak lah. Kalau rakaman ni dia baiknya itu je. Dia boleh tengok berulang kali. Kalau macam bersemuka tu memang tak boleh buat apa lah. Memang one shot itu je. Lepas tu tak boleh ikut, lupa lagi tu je lah. Saya rasa kalau budak sains ni sebulan sekali pun ni. Tapi tak apalah kalau macam kata susah. Saya tengok kalau mat saya buat mat apa dulu kimia saya test.
Tak apa. Macam itulah yang boleh buat. Tak apa tu cadangan je. Tengok. Okay. Sebab kita nak cari jalan lah macam mana nak improve kan. Itu je lah. Sebab sekarang ni dia orang pun macam syllabus dah habis. Jadi waktu-waktu sendiri tu pun cikgu-cikgu dah macam Dah puas hobi balasan. dah tu. Dah puas Kan? balasan. Macam dah habis jadi cikgu-cikgu waktu-waktu PDPR tu memang dah lobby soalan-soalan dah cuma dalam grup yang kecil. Jadi kita boleh sebut nama kan macam tu lah. Okey lah, tak apalah. Okey. Okey. Terima kasih semua. Cikgu Azmila. Ya. Satu lagi yang kajian tindakan tu. Siapa yang hantar tadi ini sekarang ni Tengku Nuraida Tengku Nuraida dengan Azliah. Dengan Azliah kan yang nak hantar, dua ke kajian tindakan? Tak, dia pun ada satu tapi dua orang. Yang tahun lepas apa? Nazirah kan? Tahun lepas Nazirah dengan Kak Zakiah. Sebab Dr. Allen dia minta untuk kita masuk pertandingan. Tapi tak tahulah kajian tindakan kita ni sampai ke tahap pertandingan kedok. Dia suruh dia ataupun hantar dia suruh masuk pertandingan, masuk je. Jadi cuma dia suruh masuk yang tahun ni dengan tahun sebelum ni. Jadi maksudnya nak kena tengok balik itu yang surat yang ada Puan Nuzah hantar tu yang apa kajian tindakan tu sampai masuk tu. Cuma itulah bila cikgu-cikgu buat kalau dia macam depa nak suruh macam perbaki itulah yang kesian kat cikgu-cikgu tu. Bendanya ada. Salinan kopi tu ada. Tengok masuk. Dan Nazirah. Boleh Nazirah? Apa dia? Bolehkah masuk pertandingan? Aduh. Sebab bahan kita dah ada dah. Tiba dia masuk ni dia tak ada apa. Dia masuk ni masih dia saring dulu. Kalau yang mana yang ni dia baru dia lepas. Tapi lepas ni mesti dia ada suruh buat up lagi kan? Macam mana? Biasanya macam tu kan? Yang dia kata yang macam kalau macam yang buat tarikh yang buat tahun lepas tu dia suruh ubah tarikh buat tahun ni dia kata. Dia ubah tarikh je. Maksudnya benda sama, ubah tarikh je. Dia nak berapa sekolah kita Cikgu Anwar? Dia macam sekarang ni yang sains matematik tu sekurang-kurangnya satu matematik satu sains lah kira. Tapi kalau tapi dia minta dua-dua. Satu sekolah dua saja. Cak. Anak ni terayak ni. Anak kecil tu ni lah. Adik-adik. Tak apalah Mila nantilah saya ni. Tak boleh. Tak boleh. Magam ni. Yalah, dia nak tidur lah. Okay, terima kasih Cikgu Anwar. Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Okey, semua selamat. Okey. Terima kasih semua. Okey, habis. Tidur Lily. Boleh tidur. Bye.